Ni cara dia. Break up pivot to high. Saya suka gunakan satu teknik sebab dia tak pening dan saya senang fokus. Saya tak jual beli hari-hari, saya swing. Saya beli satu, guna kaedah yang sama, capai target, saya jual. Untuk bulan keduanya, saya mencari teknik yang sama, break up pivot to high. Dan saya menggunakan modal dah bercampur dengan untung tadi untuk kembangkan dia lagi. Kan? Contoh lagi satu chart YKGI, yang portfolio kedua tadi. YKGI, masa ni pun dia membuat breakout pivot to wick. Tandakan sini satu resistance dan apabila dia mula tujah, bila tujah dia pecahkan resistance 17 sen tadi ni. Ini saya cakap tadi. Saya tak peduli dia bagi harga apa sekalipun. Yang penting teknik sama. Macam tadi Ulicorp saham dia 80 sen kan. Saya beli je. Saya bukannya sentiasa nak beli saham murah tak. Saya beli juga saham mahal 80 sen kan. Yang penting teknik tu sama. Okey. Kemudian apabila saya nampak dia pullback, saya beli ketika dia reverse dan saya biar dia selama sebulan. Saya biar je. Sampailah dia punya target yang saya nak. Sama juga, saya perhatikan resistance sebelah kiri dekat sini. Nampak tak? Apabila dia mula sentuh. Ni dekat sini. Dapat tak ROI yang kita nak tu? Contoh, saya suka target 50%. Kan? 50% sebulan. So, dapat 50%. Jadi, saya jual dulu. Sekiranya kalau dia nak naik lagi, itu saya tak peduli. Itu rezeki orang lain pula. Rezeki saya dekat 50%. Sebab itu matlamat saya. Saya tak kisah dia nak naik lagi ke, dia nak bagi 100% ke, 200% ke, saya tak peduli. Yang penting saya dah capai apa yang saya nak. Itu balik pada asas mindset. Yang penting fokus pada teknik yang satu dan juga mindset. Nak hold berapa lama. Saya suka gunakan kata-kata Bruce Lee. Kan? Kata-kata Bruce Lee. Sekejap saya share dia punya ni. 10% sebulan dah cukup baik kan dah ini kalau 50% kan? Sebulan memang kenduri lah tiap malam. Saya suka gunakan dia punya kata-kata ni. Aku lebih takut kepada orang yang melatih satu jurus 1000 kali daripada seorang yang melatih 1000 jurus satu kali. Maksudnya kita gunakan satu teknik tu sampai jadi mahir. Daripada kita nak belajar 1000 teknik tu, tapi last sekali satu pun tak mahir. Sebab kita jadi pening. Kita dah tak tahu nak gunakan yang mana satu. Tapi kita lebih power ataupun kita lebih terror lah kan. Menggunakan satu teknik je. Apa-apa segala saham yang datang, walaupun kita tengah hold saham tu, kita tak peduli. Yang penting kita beli, tunggu sampai harga yang kita nak. Dia capai target, kita jual. Lepas tu kita tunggu lagi teknik yang sama yang akan datang lah. Walaupun ada 2-3 teknik lain datang, kita tak peduli dia. Kita ignore je. Yang penting saya suka teknik ni. Senang nak fokus. Saya fokus satu je lah. Macam tu. Okey, memang terbaiklah perkongsian Tuan Huzaimi. Maknanya dengan amalkan satu teknik ni, maknanya kita mahirkan satu teknik ni, insya-Allah boleh datangkan pulangan yang konsisten. Sebab apa? Kita pun maklumlah yang bekerja kan. So bila kita bekerja, makan gaji dengan sibuknya dengan apanya, lepas tu tiba-tiba nak intraday lah, niat nak intraday, lepas tu niat nak orang kata nak BTST, akhirnya kita sangkut kat puncak. So jangan macam tu lah. So maknanya kita sendiri kena kenal siapa kita dan kita kena tetapkan objektif apa yang kita nak kan. Kalau contoh mungkin bagi saya pun 10% sebulan pun dah cukup baik kan. Kalau 30% lagi alhamdulillah kan. Kalau 50% orang kata memang kenduri lah kan. So orang kata memang raya lah, raya awal lah kita kan. So itu adalah satu yang kita kena tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan di kita bahawa kita kena ada mindset yang betul dan kita kena ada objektif. So kita dah dengar penerangan panjang lebar daripada Tuan Huzaimi. Sekarang kita balik kepada Tuan Zafir sendiri. Okey, Tuan Zafir sendiri, kalau nak tahu beliau merupakan seorang remiser dengan RHB. So beliau sendiri ada orang kata ramai klien lah di bawah beliau ni memang yang memang kata macam kita yang bekerja apa semua, makan gaji apa semua. So mungkin Tuan Zafir boleh kongsikan rahsia atau orang kata tips yang Tuan Zafir terapkan kepada klien-klien Tuan Zafir untuk meraih konsisten pulangan yang konsisten seperti ini. Macam mana Tuan Zafir? Okay, sebelum saya start, boleh jelas dengar suara saya? Jelas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright,
kebanyakan je lah, kebanyakan advice saya sebelum kita nak mulakan trading, biasa saya akan tanya kita kena ada pendirian. Kita kena pilih kita nak jadi seorang trader, seorang swing trader ataupun seorang investor. Kita tak mungkin boleh buat ketiga-tiga sekaligus. Sebab untuk buat ketiga-tiga ni pun perlukan satu praktis. Kalau kita nak jadi seorang trader, trader jenis yang short term pun kita kena ada bagi masa untuk praktis sampai mahir. Sama juga bila kita jadi swing trader pun ada praktis kena buat sampai mahir. Sama juga investor, cuma investor ni lagi mudah lah. Teknik paling mudah investor saat kita hanya kaji fundamental dan tunggu right timing dan simpan setahun ke atas. Okey, tapi untuk topik pada hari ini kita nak lebih fokus pada swing lah. Okey. So kebanyakannya macam saya cakap sebelum ni, kebanyakan ni yang masuk dalam pulau-pulau saham ni orang yang bekerja. Orang yang bekerja, orang yang meniaga. Meniaga pun, kalau meniaga sekalipun, saya rasa yang meniaga ni yang paling busy. Dia nak manage business, dia nak kena fikir pasal business ni kan. Ini dah lah duk fikir business, fikir pasal saham. Jadi pening kepala kan. So even bekerja ataupun berniaga sekalipun bagi saya tak sesuai untuk menjadi seorang trader yang short term. Sebab short term ni ataupun trader ni diperlukan satu masa untuk menghadap. Tak salah tapi dia kena menghadap. Tapi masalahnya kebanyakan ni yang masuk dalam saham orang yang tak ada masa nak menghadap. Itu masalah dia. Dia tak ada masa nak menghadap tapi nak guna teknik untuk menghadap. Tak boleh tuan-tuan perempuan. So dia tak kena tau. Kita tak ada masa nak menghadap tapi kita nak main laju. So last kali bukan mengembang tapi mengecut kita punya modal. Sebab kita tak fokus untuk orang panggil trading short term. So antara nasihat ataupun antara teknik yang saya selalu nasihat ataupun ajak kepada saya klien ialah teknik swing. Belilah Yan. Sebab teknik ni bagi saya teknik yang bagi saya dia tak susah. Dia sangat mudah. Kenapa tak susah? Dia tak adalah cakap senang, cakap senang gila kan. Cumanya kenapa saya cakap tak susah? Cumanya dia ada satu masalah dia kalau nak swing ni dia takut. Ramai takut. Sebab apa? Kebanyakannya bila masuk pasaran ni, bila dia untung sikit, dia takut untung tu berkurang. Baru untung 10% kita dah sibuk nak jual. Tapi masalahnya untung 10% kita sibuk nak jual. Rugi 10% kita hold. Itu masalah dia. Masalahnya kita tak disiplin. Saya cerita the right word is tak disiplin dalam kita punya trading lah. So sama juga even swing trading pun kita kena ada matlamat yang jelas, kita kena ada trading plan, kena ada entry plan dengan exit plan. Cumanya kalau kita kalau pandangan saya kalau kita nak kembangkan modal, teknik paling sesuai dengan swing. Untuk kembangkan modal paling sesuai bagi swing. Modal kecil, modal besar tak ada masalah. Tapi kalau modal kecil bagi saya wajib swing. Modal kecil ni bagi saya modal yang bawah daripada 10,000. Bawah 10,000 ataupun 5,000 ataupun bawah daripada 1,000 pun ada. 500, 800. Okey. Tak salah sebab bagi saya untuk melabur saham ni kita hanya guna duit lebihan. Janganlah kita rasa modal kita ada 500, 800 kita down. Dia cakap, aku modal kecil, aku tak boleh buat saham ni. Biasa saham-saham ni untuk modal-modal besar, kena modal 50, 30 beruntung kan. Tak sebenarnya tuan-tuan puan. Dengan modal 500, 800, 1,000 pun tetap boleh achieve 5 angka. Tetap boleh achieve 5 angka dengan swing. Modal kecil, better swing. Swing sampai kita growth modal kita lah. Tapi kelebihan bila kita swing modal kecil ni, dia kelebihan dia lah kan. Contohlah kalau saya trade dengan modal 1,000. Contoh saya modal 1,000, katalah ketika itu baru untung 50%. Untung 50% dalam 5,000 tu baru kita untung 500. So bila kita nampak modal daripada 1,000 jadi 500 tu, itu buat unrealized, tak realize lagi. So bila tu untung baru 500, kita akan cakap, baru 500. Kecil betul kan? Kat situ cakap tak apa biarlah pun, ala 500 je pun. So nampak tak kat situ, dia boleh mendidik untuk beginner, untuk newbie, untuk belajar hold. Tapi percaya cakap saya, katalah tuan-tuan perempuan mula dengan modal 50,000. Okey, 50,000 tu untung 50% dah 25,000. Dan itu dah menggigil lah tuan-tuan perempuan nak jual. Duk pergi, nak sell kan.
So dia tak jadi nak layan. So bila dia untung 10% pun dah daripada 50,000 untung 10% dah 5,000. So dia tangan ni jadi gatal nak jual. 5,000 tu siapa nak bagi? So end up dia tak layan trend tu tau. So untuk belajar didik kita, untuk belajar hold, bagi saya boleh mula dengan modal kecil. Contohlah saya tahu ramai yang klien saya ni ada modal besar-besar. So diorang boleh nak hentak sebanyak yang mungkin. Tapi kebanyakan yang modal besar ni dia fail satu benda. Dia fail untuk layan trend. Untung sikit, untung 10%, untung 5% dia sibuk nak jual. Sedangkan counter yang kita masuk tu kita dah kaji. Kita dah kaji segi fundamentalnya, technical yang cantik, ada potensi macam Hussaini tunjuk tadi kan. Chart-chart yang Hussaini tunjuk, yang teknik breakout daripada tidur dia, pasal accumulate. So bila dia breakout pasal accumulate tu, saham tu boleh bagi potensi 30 hingga 50% ataupun boleh sampai 100% pun ada juga. Cumanya kita baru untung 5%, 10% kita dah sibuk jual. So tak salah, boleh tak ada masalah. Cumanya andai kata kalau kita boleh layan daripada kita beli tu, boleh layan 30-50% tanpa mengadap. Bagi saya tenang pun tenang, modal pun berkembang, stres pun tidak. So kat situ saya nampak untuk didik kita belajar hold. Dia nampak teknik mudah kita layan 30-50, tapi nak lalui, nak jaga emosi supaya hold tu payah. So tapi macam saya, kalau kita start modal kecil, kita didik untuk belajar hold. Belajar hold dulu. Sebab kalau modal kecil kita boleh buat, modal besar insya-Allah boleh buat. So bila kita dah try buat benda yang sama, katalah kita dah buat 3 kali, 4 kali kita belajar hold dan swing, dia akan ada satu apa nama ni, dia dah didik kita untuk bersabar. So katalah kita masuk modal besar pun in the future, dia akan boleh bila gitu, market tengah buat correction ke, market tengah pullback ke, macam sekarang kan, market tengah pullback kan, siapa yang masih nak in out, belum tentu untung. Kena cepat. Itu kalau yang mengadap boleh untung, tapi yang masalahnya bekerja. Dia buka beli pagi, petang dah jatuh balik. Itu masalahnya lah. So dengan teknik swing ni, kita boleh beli dan layan. Maknanya market jatuh macam mana pun, kita yakin dengan kita di trade plan kita tak patah support, tak ada sell signal, trend masih uptrend, cuma dia buat correction pullback. So kita sabar. Tapi bila market kembali reverse balik, insya-Allah dia akan untung balik lah. Okay. So macam Hussaini tadi tunjuk modal dalam 5,000 kan. Saya boleh tunjuk contoh modal yang 3 angka pun boleh buat untung tuan-tuan dan puan. Saya share screen, saya gunakan apa nama ni. Okay. Modal 500. Okay. Dalam modal 500, contohlah kalau saya ambil masa setahun sahaja. So setahun maknanya holding period kita hanya 12 bulan. Okay. Maknanya 12 bulan lah, maknanya setahun. Sebab kita guna monthly dah. Okay. So andai kata kalau saya tak ambil tambahan lah. Andai kata kalau saya ambil sebulan 30%. Sebulan 30%. So saya tekan calculate. Maknanya daripada modal 500, dalam setahun kalau kita guna teknik yang Hussaini ajar tadi tu, maknanya breakout daripada punya fast accumulate dan hanya target 30%. Saya tak cerita 50%, saya tak cerita 100%. Saya cakap 30% saja. Dengan modal 500, boleh berkembang menjadi 11,000 dengan teknik compounding. Bagi saya 500 jadi 5 angka tu power turun setahun. Ni student, andai kata kalau kita sebagai student lah, kalau kita ada anak-anak yang apa nama ni, yang modal kecil ataupun kita baru start bekerja kan, ataupun memang lebihan kita memang sikit, RM500 je pun. So bagi saya jangan down, tak ada masalah. Dengan RM500, gunakan teknik compounding 30% sebulan, kita boleh achieve 5 angka. Daripada 5,000 jadi 11,000 atau ya 11,000. Mana bagi saya satu jumlah yang bukan sikit tuan-tuan dan puan, memang banyak. Ini pun dah bersyukur gila lah. Bayangkan kita ataupun kita student ataupun baru bekerja, nak kumpul daripada saving tiap-tiap bulan 500, tapi dengan melabur saham ni kita boleh dapat 5 angka dalam masa setahun lah. Ini 12 bulan. Andai kata kalau paling teruk pun lah, kata saya ambil 6 bulan. Ataupun 30% tu dalam masa 2 bulan. Okay, bukan masalah 6 bulan, tapi dalam 30% tu katalah kita ambil
worst case scenario, katalah saham tu tidur market tak best, dalam masa 2 bulan 30% sekalipun, kalau kita calculate, okay, daripada 500, okay, daripada 6 dalam setahun, kalau kita ambil 30% dalam masa 2 bulan, daripada 500 boleh jadi 2,000 pun masih okey bagi saya lah. Itu pun masih okey. Ini kalau maksud saya kalau market memang bosan lah, market memang sepanjang tahun bosan lah. Tapi dengan setahun, kalau kita compare 30%, kita boleh achieve 5 angka. Saya boleh tunjuk contoh. Okey, kejap ni saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh dengan modal kecil ni, still boleh buat duit. Tapi dengan syarat menggunakan compounding ataupun swing lah. Sekejap saya cari balik. Okey, ini saya punya okey, share Kita punya audience bahawa perkongsian ni adalah untuk tujuan belajar je kan, bukan untuk buy ke, untuk sell ke apa ke. Sebab benda ni dah berlaku kan. Sebab biasalah orang tanya apa bukti dia kan, buat 5 angka ke apa, buktinya kita profit kan. So ini hanya untuk kita belajar, untuk kita mengkaji apa semua, bukan untuk beli Okey, terbaik. Silakan Tuan Safi. Ya betul. Ini hanya tujuan case study. Ini betul dah lepas dah pun. So ini hanya tujuan kita buat case study, nak menunjukkan kita boleh buat. Alright. Okay, sekarang ni saya tunjuk. Okay, kalau kita tengok dari sini, ni screenshot dengan modal, tengok contoh, modal RM800. Dengan modal RM800, kita swing, kita dapat 100% dalam masa, bagi saya, tak silap saya ingat, ni swing dalam 2 bulan tak silap. Dalam 2 bulan, tak sampai 3 bulan rasanya, 2 bulan lebih. Saya tak ingat, tapi dalam 2 bulan lebih rasanya. Okay, dengan modal kecil, 800, untung 100%, 800 jadi 900. Okay, ini bawah sekali. Tapi andai kata kalau ini saya tunjuk 100%. Ini kalau saya swing 100% sebab memang saham tu ada potensi untuk pergi 100%. Maknanya dia tidur dan dia break up dalam tempat tidur tu, saya tengok dia punya net resistance, ataupun kalau kita belajar advance sikit, katalah saya tarik X to X, ataupun kalau tuan-tuan belajar dia punya chart pattern tu, dia boleh bagi sampai 100%. So saya layan dia sampai 100%. So bila dapat dia 100%, saya akan ready untuk sell. Itu disiplin. Maknanya saya target 100%, saya akan jual. Cuma ni rezeki bagi lebih sikit kan. So kita nampak dia pergi dan start jatuh sikit balik, saya terus jual lah. So dengan modal 800 boleh untung 900. Maknanya daripada 800 campur dengan untung, so daripada 800 jadi 1700. Dan saya akan ulang balik teknik yang sama. Ulang. Teknik yang sama ni minimum lah bagi saya. 30% sebulan tu bagi saya tak susah. Tak susah pun bagi saya kalau kita dah biasa praktis dan kita buat homework, preparation, dan kita yakin 30% ni memang boleh. Tapi kena choose the right stock. Jangan cari stock yang jenis yang orang panggil apa nama tu, saya lupa dah orang panggil tu. Spekulatif, bukan spekulatif. Spekulatif. Jangan pilih-pilih saham yang spekulatif. Saham-saham ni bahaya. Ada lagi saham spekulatif yang tak ada fundamental. Biar je naik banyak mana pun. Memang saya takkan sentuh sebab saya, walaupun saya swing, saya sangat menjaga risiko. Saya tak nak saham-saham yang spekulatif ni. Satu, dia spekulatif. Dia boleh bagi untung yang banyak, dia boleh bagi rugi yang banyak. So saya tak nak kacau, saya tak nak saham-saham macam ni mengacau saya momentum. So menggunakan teknik yang saya tunjuk tadi, breakout accumulate dia, breakout pasal tidur dia tu, layan dia. At least boleh dapat 30 hingga 100%. Sangat boleh, bagi saya boleh. Tapi kalau market best memang boleh dapat 100%, tapi kalau market tak best, bagi saya 30% minimum lah. Kalau pengalaman saya 30% tu dah tangan dah. So ulang banyak kali. So kalau dapat sebulan 30% pun Alhamdulillah. Tapi kalau sebulan dapat 50 hingga 100% pun lagi bersyukur. Alhamdulillah. So menggunakan teknik ini dia. Maknanya menggunakan teknik ini, daripada modal 3 angka boleh jadi 5 angka dalam masa setahun. Sebab ini account web saya. Daripada 800 tu dia boleh buat dapatkan 800 jadi 20,000 dalam masa 2 tahun dia. Masa 2 tahun 800 jadi 20,000 dalam masa 20 tahun dengan menggunakan teknik compounding dan teknik yang sama. Dan percaya tak percaya, dalam setahun tu
tak sampai 6 kali trade. 6 kali dia trade. Dia tak ada trade sebulan 6 kali. Setahun 6 kali. So setahun 6 kali tu dia boleh buat tapi dalam masa 2 tahun lah. Maknanya 2 tahun tu kalau 6 dalam 12 lah. 12 kali trade tu daripada 800 boleh 20,000. So dia tak ada crowd trade. So kalau 6 kali tu saya ambil purata mungkin 2 bulan tu sekali trade je. Mungkin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. So kat sini dia dapat minimizekan kerugian tapi dia boleh maksimalkan keuntungan dan juga bagi satu dia kembangkan modal dengan teknik swing lah. Tapi lepas dah dapat 20,000 tu dia cash out lah 10,000. Itu dia punya reward lah. Reward untuk dia bershopping. Okey, itu saja daripada saya lah. Okey, so terbaik perkongsian Tuan Zafi. Berapa ramai yang excited ni dengan teknik